Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat lagi hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama mengabdikan diri kita kepada Allah, menunaikan kefarduan. Alhamdulillah kita dapat laksanakannya secara berjemaah. Mudah-mudahan ianya dikira sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana kita niatkan tujuan kita itu beribadah hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ulama gariskan, dua prasyarat amalan kita tu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mutaba'atan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang fardu ni adanya contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat walaupun secara berjemaah, ada juga contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, khalisan lillah, hendaklah kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup dua syarat tadi, adanya peluang untuk Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Moga-moga apa yang kita buat dahulu, sekarang dan akan datang, itulah tunjang kita, perbuatan kita buat ikut sunnah Rasul, dan juga adanya keikhlasan di hati kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama berselawat ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, bertambahnya keberkatan, bertambahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, dan amin muslimin muslimat yang lain. Sebenarnya rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan sekali lagi untuk kita bertemu pada kali ini, walaupun rasanya sebulan ataupun 2 bulan rasanya tak bersua, tidak diizinkan kan, kerana inilah COVID-19 ni. Maka malam ni alhamdulillah Allah izinkan kita dapat bersua di masjid-masjid. Dah dapat lama dah kebenarannya, di surau ni, surau dia baru dapat kebenaran. Alhamdulillah kita dah dapat peluang ruang ni, kita ambil peluang untuk sama-sama kita menambah ilmu pengetahuan kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang nampak depan ni, hari ni kita buat sedikit rakaman, kita tambah sikit, upgrade kita punya dakwah. Mudah-mudahan rakaman ni kita boleh tengok bila-bila masa. Contoh hari ni terlupa bawa buku ke, tak ada nak catat ke, sambil-sambil duduk di rumah melayan cucu, boleh kita dengar semula apa yang kita belajar pada malam ini. Mudah-mudahan niatnya begitulah, niatnya begitu. Boleh masuk dalam channel, insya-Allah saya akan masuk ke dalam channel saya, Muhammad Rahimi bin Ibrahim. Cari dalam YouTube tu, tulis Muhammad Rahimi bin Ibrahim, insya-Allah adalah tertera video-video hotline, ada pengajian-pengajian lain dah ada dah, kitab hadis dah ada dah, tauhid dah ada dah. Bolehlah rujuk situ ya. Kitab amalan ni kita tambah pula kitab fiqh manhaji, fiqh manhaji, untuk sama-sama kita mendalami hukum fiqh berkaitan mazhab Imam Syafi'i. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, muka surat berapa saya mengikut catatan saya ni ada ingat ikut catatan saya tadi, mana pula pergi. Dia kita masuk dalam bab bahagian-bahagian mandi tu kan, kalau tak silap bahagian-bahagian mandi, bahagian mandi yang wajib dan sunat tu lah. Okey, kalau ikut catatan saya ni muka surat 91 dalam bab perkara-perkara yang diharamkan disebabkan janabah. Okey,
Di bawah tajuk besar, tajuk dia adalah mandi yang diwajibkan. Mandi yang diwajibkan, pertama, kenapa kita wajib mandi? Iaitu disebabkan janabah. Janabah tu maknanya berjunub. Disebabkan berjunub. Maka dalam perbahasan berjunub tu, kita dah cerita dulu sebab-sebab berjunub. Sebab-sebab janabah. Dia ada sebab. Antaranya keluar air mani, antaranya bersetubuh. Bersetubuh dua. Kemudian dalam bab itu pula perkara-perkara yang diharamkan disebabkan janabah. Dulu kita dah cerita yang pertama sembahyang fardu ataupun sunat. Sembahyang fardu ataupun sunat tidak dibenarkan, mana hukumnya adalah haram. Yang tu kita dah cerita dah. Kemudian perkara yang kedua ataupun bab yang kedua yang kita sentuh juga, perkara-perkara yang diharamkan disebabkan janabah ini, tinggal dan duduk dalam masjid. Ini kita bincang dulu tu. Tinggal dan duduk di dalam masjid. Kita nak huraikan yang ni dan seterusnya insya-Allah. Baik. Tinggal dan duduk dalam masjid, adapun melalui melintasinya dengan tidak tinggal atau berulang alik di dalamnya adalah tidak haram. Tadi asalnya kita sebut haram. Tetapi sekadar melintas, tidak tinggal atau berulang alik di dalamnya dalam masjid adalah tidak haram, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tidak dalam keadaan junub kecuali melaluinya sahaja. Lalu di dalam surau, contohnya nak ambil sejadah kan, ambil sejadah lalu lepas tu keluar semula. Maknanya bukan tinggal, bukan duduk di dalam masjid itu. Maknanya lalu saja dibenarkan. Seperti mana firman Allah, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan yang haid dan bagi orang yang berjunub. Hadis Abu Daud 232. Maka hadis ini ditafsirkan dalam masalah tinggal dalam masjid sebagaimana yang difahami dengan ayat daripada ayat di atas, dan juga dalam masalah haid yang akan datang. Itu dah selesai. Mana kita nak tinggal ataupun duduk dalam masjid, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini bagi orang yang berjunub. Seterusnya, perkara yang diharamkan disebabkan janabah ini, tawaf. Kita tawaf mengelilingi Kaabah. Tawaf bagi mereka yang telah menunaikan haji itu, fahamlah maksud ni. Tawaf mengelilingi Kaabah, yang mana sama ada fardu ataupun sunat. Ini kerana tawaf sama kedudukannya dengan sembahyang. Tawaf sama kedudukannya dengan sembahyang. Oleh itu ia diisyaratkan bersuci sebagaimana sembahyang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaf di Baitullah seumpama sembahyang, melainkan Allah menghalalkan kepada kamu bercakap padanya. Oleh itu sesiapa yang bercakap, maka janganlah dia bercakap kecuali dengan yang baik-baik, iaitu berkata dengan sesuatu yang baik. Itu tawaf tadi sama dengan kedudukannya dengan sembahyang. Cuma bezanya sembahyang kita ada bacaan zikirnya, ada bacaan Qurannya. Dengan tawaf pula dia tak sama seperti bacaan itu. Dia ada zikir-zikir yang lain. Cuma tidak dibenarkan kita bercakap benda-benda yang selain daripada nak beribadah, untuk menyempurnakan ibadah kita. Nak mengelilingi Kaabah, buat benda lain pula. Cerita pasal itu, cerita pasal ini. Awak nak keluar ikut pintu mana, aku nak keluar ikut pintu sana. Itu tak benda yang tidak diperlukan. Dalam perkara lain begitu je. Dalam sembahyang ada juga perbuatan-perbuatan yang tidak diperlukan kan dalam sembahyang. Sepatutnya kita fokus kepada bacaan dan juga fokus pada khusyuk kita tu, memandang tempat sujud, supaya kita punya penglihatan, pendengaran tidak mendengar ataupun tidak melihat benda-benda yang mengganggu khusyuk kita sembahyang. Maka tiba-tiba ada pula berjalan, tangan bergaru sana, bergaru sini, fokus dah hilang. Ada jerawat, picit jerawat pula. Itu benda-benda yang tidak diperlukan dalam sembahyang, dalam ibadat. Begitu juga dalam tawaf tadi. Baik. Kemudian yang ni yang banyak dalam masyarakat kita
berlaku dalam masyarakat kita, membaca Al-Quran bagi mereka yang berjunub. Membaca Al-Quran. Banyak yang tanyakan, boleh ke tak boleh ni membaca Al-Quran ketika berjunub, ketika berhadas besar, berjunub. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Rasulullah beritahu, janganlah orang yang haid dan berjunub itu membaca sesuatu daripada Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lain. Ini jumhur ulama, membaca Al-Quran. Janganlah orang yang haid dan junub itu membaca sesuatu daripada Al-Quran. Maka perhatian di sini disebut, orang yang berjunub diharuskan membaca Al-Quran di dalam hatinya tanpa berkata-kata dengannya. Sebagaimana juga harus baginya melihat Al-Quran, maka harus juga membacanya tapi dengan hatinya. Asal hadis tadi bagi tahu, orang yang berjunub tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi adanya pengecualian di sini, adanya istisna di sini, yang mana diharuskan membaca Al-Quran di dalam hati tanpa berkata-kata dengannya. Hati kita yang membaca Al-Quran tu. Mulut diam je. Ada pandangan mengatakan, ada kaul mengatakan, mulut boleh bergerak tapi jangan mengeluarkan suara. Contoh kita nak membaca Al-Fatihah. Baca. Itu satu. Satu lagi yang disebut tadi, kita membaca di dalam hati. Kita dalam keadaan berjunub ni, maka ada mushaf depan ke, kita baca menggunakan hati. Gitu. Ya. Dalam bab ni juga harus baginya membaca zikir-zikir daripada ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan zikir, bukan membacanya. Nampak? Ini satu lagi pengharusan. Boleh kita membaca Al-Quran. Tadi membaca. Tapi membaca tadi, membaca zikir yang terdapat di dalam Al-Quran. Niat baca tadi ataupun tujuan kita baca tadi, kita tujuannya zikir. Zikir ni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kepada Allah. Dan bukannya kita membaca Al-Quran. Walaupun ayat itu ayat Al-Quran, tapi ayat tadi dalam bentuk zikir. Contohnya apa? Contohnya doa yang selepas kita semayang tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ayat Al-Quran. Itu ayat Al-Quran. Tapi ianya dijadikan zikir, dijadikan doa, maka hukumnya harus boleh walaupun kita dalam keadaan berjunub, kerana niat kita tadi bukan kita membaca Al-Quran tapi kita membaca doa tadi ataupun kita membaca zikir tadi. Nampak? Ya? Asalnya tak boleh. Pengecualian dia, nak baca juga ayat Quran, baca dengan hati ataupun dengan mulut tanpa keluarkan suara. Boleh. Nak baca keluarkan suara, baca ayat tadi, niatnya zikir ataupun tujuannya zikir, doa-doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jawapannya boleh. Dan begitu juga doa-doa yang terdapat dalam Quran, contohnya disebut sini, ia dibenarkan apabila dibaca dengan tujuan berdoa. Contohnya lain ialah dia berkata ketika menaiki kenderaan. Kita naik kenderaan, kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu doa menaiki kenderaan. Tapi ayat doa itu terdapat di dalam Al-Quran dan ia memang ayat Quran pun. Ayat Quran. Yang kita kata tadi tak boleh bila mana niat kita membaca ayat Al-Quran tersebut. Tapi bila mana ayat itu kita baca untuk dijadikan doa, dijadikan untuk zikir, maka di sana adanya pengecualian ataupun adanya pengharusan. Jelas itu? Jelas itu. Dan
dia menyebutnya dengan niat zikir, bukan dengan tujuan membaca Al-Quran. Nampak? Yang tu. Dengan tujuan membaca, bukan tujuan membaca Al-Quran, niatnya untuk berzikir. Maka dalam bab ini ramai yang tanya juga. Ramai yang tanya. Contoh anak kita masuk universiti lah, nak periksa. Periksa dia minggu periksa ujian tasmi' Al-Quran. Contoh anak kita hafizah lah, penghafaz Al-Quran, masuk ma'had tahfiz. Ma'had tahfiz. Ujian hari tu. Contoh hari tu. Ujian. Terkena pula hari tu anak kita haidun. Haid. Maka boleh ke tak boleh? Di sini pengecualiannya. Dibenarkan untuk belajar. Dibenarkan juga untuk siapa lagi? Untuk guru yang mengajar anak murid. Guru tu perempuan. Contoh haid dia, contoh dia ambil yang lama kan, contoh 15 hari. Maka pelajaran dia dalam seminggu mungkin 2 kali. Seminggu 2 kali. Kalau dah 15 hari, 2 minggu dia tak mengajar anak murid dia. Masuk minggu yang ketiga tu baru boleh mengajar. Maka di situ ulama kata adanya pengharusan ke atas muallimah, ke atas guru perempuan, guru yang mengajar, dan begitu juga adanya keharusan ke atas pelajar. Kita belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Contoh anak kita belajar di sekolah rendah ke sekolah menengah, pelajaran Al-Quran, belajar Al-Quran. Nak belajar ilmu tajwid ke, nak tahsinul Quran ke, nak betulkan bacaan ke, ketika tu dia haidun, dia haid. Maka jawapannya boleh tak boleh? Boleh. Kerana tujuan belajar. Dan begitu juga kalau tujuan untuk menambah hafazan. Anak kita kan masuk sekolah tahfiz, kenalah menambah bacaan. Maka menambah bacaan itu juga dikira sebagai pelajaran. Dibenarkan. Dibenarkan ataupun diharuskan. Ataupun dia nak mengulang. Kan hafizah ni, al-hafiz, penghafaz Al-Quran ni, dia kena ulang, sentiasa ulang. Maka boleh dia mengulang. Antara cara tadi mengulang, baca dalam hati pun tak ada jadi masalah, sebab dia hanya mengulang, mudah sangat bagi dia. Tapi nak kata harus tadi, boleh. Ada pandangan ulama mengatakan dibenarkan untuk itu, golongan itu, penghafaz Al-Quran, untuk belajar, dan juga untuk guru yang mengajar pelajaran tersebut. Selain pada tu, kita guna yang tadi, baca guna hati kalau nak baca Al-Quran, ataupun guna lafaz bila mana kita membaca keratan-keratan zikir ataupun doa-doa tadi, boleh kita lantunkan, keluarkan suara, dibenarkan. Jelas yang dia? Okey, ke ada nak tanya? Okey, tak ada, kita masuk lagi. Seterusnya, perkara yang diharamkan ke atas orang yang berjunub ini, orang yang berhadas besar ni, tadi membaca Al-Quran, haram hukumnya. Yang seterusnya, menyentuh Al-Quran. Tadi baca tanpa sentuh. Baca tanpa sentuh. Sekarang ni menyentuh Al-Quran, bukan nak baca, nak sentuh Quran, ataupun nak bawa Quran, nak simpan Quran, ataupun menyentuh keratan-keratan Al-Quran. Dibenarkan atau tidak? Hukumnya haram, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Yang mana menyentuh Al-Quran, menanggungnya, ataupun menyentuh kertas dan kulitnya. Ni menyentuh kertas dan kulit. Pada kita ingat Quran tu hak yang di dalam tu kan? Tidak. Kulit dia tu, mushaf kita tu, hak yang keras tu, itu juga adalah dikira sebagai Al-Quran. Ingat pada kita, ini kulit, itu macam buku-buku lain kulit. Tidak. Al-Quran tu, sebiji tu, itulah semua Quran. Semua Quran. Kulit luar dia yang keras tu, di dalam tu ialah ayat Quran tu dah. Dan begitu juga hak di belakang-belakang tu, helaian-helaian tu kan. Adanya ayat-ayat Quran di belakang tu sama. Ada satu mushaf tu, sebiji itulah, semua dikira Al-Quran. Tu. Mana menyentuh, menanggung ni membawalah.
kulitnya ataupun membawanya dalam bekas plastik. Nampak? Bekas plastik. Kita beli Quran, kedai kan, beli Quran, air semayang tak ada. Nak ambil semayang macam mana? Kita berjunuk kan? Kita berjunuk. Tak mandi wajib lagi. Ataupun perempuan dalam keadaan haid, tak habis lagi haid dia. Maka nak beli Quran. Beli tak apalah, hubung dalam plastik. Mana? Pegang plastik. Pada kita kita bukan pegang Quran, pegang plastik. Jawapannya, kita pegang Quran juga. Nampak? Sebab plastik tadi Allahumma salli alaihi wasallam. Kulit dia tadi, kulit tebal tu kan, dia dah bercantum dengan plastik. Dikira kita memegang Al-Quran juga. Tak payah ubah plastik, ubahlah beg mana pun serupa juga. Kita sedang menanggung Al-Quran, sedang membawa Al-Quran, sedang memegang Al-Quran. Nampak? Baik. Ataupun peti. Sama je, peti. Letak peti. Quran tu letak dalam kabinet ke? Kan? Kabinet. Kita ngangkat kabinet tu, dalam kabinet tu Al-Quran. Kita tak ada ambil semayang pun, kita tanggung je Quran tu. Kabinet tu. Ngapa? Nak renovate rumah lah. Nak comel-comel surah ke, angkat. Al-Quran ada di dalam. Pada kita bukan angkat Quran, kita ngangkat kabinet. Jawapannya, Al-Quran ada di dalam tu, kita dianggap mengangkat Al-Quran. Begitu caranya. Sampai detailnya. Ataupun haramnya perbuatan tersebut bila mana kita sengaja. Kenapa? Kerana adanya ayat Al-Quran yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya melainkan orang yang suci. Menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci dalam hukum fiqh bukan kerana mandi biasa kita bersabun sampai kelorok sekali, tidak. Suci ke hukum fiqh, kalau berjunuk mesti mandi wajib baru suci. Dah mandi wajib, kalau kita tak mandi wajib, orang biasa nak kata bersuci, perlu berwuduk baru boleh pegang Al-Quran. Itu baru nama orang yang suci. Walaupun kita tak mandi daripada semalam, tak menjadi masalah, tapi tak berjunuk, nak pegang Quran, kita ambil wuduk, maka kita dah dikira orang yang suci. Nampak? Kalau mandi 4 kali sehari pun, tapi nak pegang Quran tak berwuduk, kita dikira orang yang tidak suci. Okey, jelas Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Maka harus bagi orang yang berjunub, ini dalam pengecualian pula, harus bagi orang yang berjunub membawa Al-Quran apabila ia dibawa bersama dengan barang-barang atau pakaian dan dia tidak berniat membawa Al-Quran tersebut semata-mata. Ini buah-buah kilah hari ni. Ini buah kilah. Harus kita membawa Al-Quran tadi. Contoh dalam plastik tadi. Dalam plastik kita pergi kedai buku, ada kita beli Al-Quran. Lepas beli Al-Quran, kita nak mengharuskan membawa Al-Quran tadi, kita beli buku-buku lain pula. Contohnya kitab hadis, contohnya buku-buku pelajaran anak kita, Iqra ke, buku tulis ke, buku teks rujukan anak kita untuk SPM ke. Satu plastik itu sekali. Satu plastik. Tapi niat kita tadi, kita bukan bawa Al-Quran itu semata-mata. Niat kita membawa buku-buku yang lain itu. Tapi Al-Quran berserta dengan buku tadi. Maka bila begitu dibenarkan. Nampak? Apabila harus bagi orang yang berjunub membawa Al-Quran apabila ia dibawa bersama dengan barang-barang atau pakaian dan dia tidak berniat membawa Al-Quran tersebut semata-mata. Nampak? Kita tak niat pun aku nak bawa Quran ni je. Tidak. Ada pakaian, ada jubah, ada tasbih, ada benda dalam plastik tu, maka kita bawa sekali. Kita niat membawa barang tadi. Itu caranya. Caranya. Contoh kita nak pergi beli kan. Nak beli di bandar. Tengah naik motor, tengah naik kereta, contoh terbuang angin lah, batal air semayang. Molek dah jaga tadi. Maka ini antara cara dia. Cara dia untuk kita diharuskan membawa Al-Quran itu. Bila mana adanya benda lain bersama Al-Quran dan kita niat bukan membawa Al-Quran tapi niat membawa
buku-buku yang lain tadi ataupun pakaian yang lain tadi. Bukan kita hanya semata-mata bawa Al-Quran itu saja. Baik. Maka disebut sini, bahkan dia membawanya adalah ekoran daripada barang-barang dan pakaian yang dibawa itu. Begitu juga harus baginya membawa kitab-kitab tafsir Al-Quran, yang mana tafsirnya itu lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Ini kerana orang yang berbuat demikian tidak dianggap sebagai pembawa Al-Quran di sisi pandangan umum, di sisi pandangan uruf. Ini satu lagi. Biasa kita akan tanya, Ustaz boleh tak kita nak pegang Al-Quran, tafsir Quran? Tafsir Quran. Tafsir Quran dengan Quran benda yang berbeza. Tafsir Quran, ada perkataan Arab tu, kemudian bawah tu adalah translate dia. Itu terjemahan, Al-Quran terjemahan. Kemudian ada lagi huraian dia bawah. Itu tafsir. Tafsir. Maka bezanya, ia berbeza. Al-Quran betul yang mushaf kita ni lah, di surah ni lah, yang banyak kita baca, itu mushaf. Yang tu hukumnya haram kita nak pegang dia tanpa air semayang atau apatah lagi kita dalam keadaan berjunub. Maka Al-Quran tafsir pula, adanya khilaf ulama di situ. Di sana ada pandangan ulama yang mengharuskan bila mana perkataan lain itu, terjemahan itu, tafsir itu lebih banyak daripada ayat Al-Quran, maka dia tidak dianggap itu sebagai Al-Quran. Dia dianggap seperti buku-buku yang buku-buku ilmiah. Mana kita tidak berwuduk pun tidak menjadi satu kesalahan. Begitu. Baru orang tanya, Quran tafsir boleh tak Ustaz kita nak pegang gitu-gitu? Jawapannya boleh. Contoh kita nak bekalkan kepada anak kita tak, di asrama ke, di college ke, belilah tuan-tuan Al-Quran tafsir tu. Terjemah dalam bahasa kita ke, bahasa Inggeris ke, ikutlah. Mana sambil-sambil dia baca, dia boleh baca Quran, dia boleh juga tengok terjemahan, dia tengok pula tafsir dia, dan mudah untuk dia. Mudah untuk dia. Memanglah yang terbaik setiap kali kita nak pegang Quran, nak pegang buku ilmiah, berwuduk. Itu yang terbaik. Dapat pahala sunat pula. Kalau kita pegang buku-buku ilmiah, ambil wuduk dulu untuk membaca kitab-kitab ilmiah. Al-Quran, kalau mushaf betul, bukan sunat, wajib kita berwuduk nak pegang mushaf itu. Kalau yang tafsir tadi, tidak diwajibkan, sama seperti kita memegang mushaf. Tapi kalau berwuduk juga, itu dapat pahala sunat kerana kita nak membaca buku-buku ilmiah. Bekalkan yang mereka kepada mereka tu, anak-anak kita yang ada tafsir tu. Mudah. Mudah dia orang nak bawa ke mana-mana, nak letak dalam poket ke, nak letak dalam beg ke. Senang. Kalau tak, dia akan menjadi nak baca Quran ni, Allah, tapi air semayang tak ada, sambil-sambil tunggu bah. Tak boleh nak membaca. Sama juga dalam phone kita tu, smartphone kita tu. Kalau kita ambil, kita buka display kan, pada skrin tu ayat Quran je kan, ayat Quran, tak ada tafsir, tak ada terjemahan, maka dia dikira sebagai mushaf juga. Perlu berwuduk juga. Perlu berwuduk juga. Tak apa Ustaz, saya pegang casing dia je, casing telefon, bukan pegang ayat Quran tu. Dia sama macam tadi kaedah dia. Kulit buku tadi, dia dah melekat sekali dengan ayat Quran tu. Nak menyentuh pula, kita tak ada air semayang, kita sentuh pula skrin tadi kan, ada ayat Quran di situ. Nampak? Dua kali dah. Dua kali kesalahan yang kita buat. Nak cari hak yang ada terjemahan bawah tu kan, terjemahan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, ada hak tafsir lagi comel. Kalau tidak, jangan kita buka aplikasi Al-Quran itu bila tidak ada air sembahyang. Nampak? Memang kita kata nak tunjukkan kita ni orang Islam lah, dalam smartphone kita adalah ayat Quran, adalah benda-benda hak lain. Ya, comel lah, cantik lah gitu. Tapi perlu penjagaan. Jaga sungguh-sungguh. Kalau kita orang Islam, maka kitab Quran ni lah kitab yang suci yang wajib kita jaga. Wajib kita jaga. Sayangkan Islam, maka zahirkan kasih sayang kita tu dengan menjaga kehormatan Islam itu sendiri. Nak tunjuk kita ni orang Islam, tunjuk sungguh-sungguh. Bukan hanya sekadar zahir Islam, dalaman tidak. Na'udzubillah, tak jauh. Boleh faham ini?
harus kita membawa kitab tafsir Al-Quran yang mana tafsirnya itu lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Quran, kerana ini tidak dikira sebagai, tidak dianggap sebagai pembawa Al-Quran di sisi pandangan umum, di sisi pandangan huruf itu sendiri. Jelas tadi. Ada nak tanya? Habis bab yang kedua, bab yang diharamkan. Bawah tajuk bahagian-bahagian mandi tadi. Bahagian mandi yang kita cerita, mandi wajib. Bahagian mandi yang diwajibkan, pertama kerana janabah, yang kedua kerana, yang kita baru nak masuk ni, yang kedua kerana haid. Janabah kita dah cerita dah, perbahasan dia, perkara-perkara furuk yang terdapat pada tajuk tadi. Ada nak tanya boleh tanya, sama ada yang berkaitan dengan kita ke ataupun yang lainnya, silakan kalau ada. Ada masa sikit lagi. Nah, saya Sekian apa? Asyik, tak jelas. Kenapa? Terlupa mandi. Okey. Okey. Okey, nak tanya hukum solat tu. Okey, hukum solat memang tak sah. Memang tak sah. Sebab syarat sah sembahyang mesti bersih. Mesti suci. Zahir dan batin. Walaupun terlupa. Mana bila teringat tu, ganti sembahyang tadi. Ganti sembahyang tadi. Saya. Macam mana? Lama mandi? Niat mandi pun jadi mandi biasa je lah. Dia tak akan jadi mandi wajib. Dia akan jadi mandi adat biasa. Dan mandi kita tidak dikira sebagai mandi junub yang menghilangkan kotoran tadi, ataupun yang membolehkan kita solat selepas itu kerana telah mandi. Jawapannya tidak. Terlupa niat, tak ada. Tetap dikira kita masih lagi kotor. Seminggu baru ingat, lah tak mandi wajib rupanya. Mana yang kita dah ingat tu, seminggu tu ganti sembahyang tadi. Ganti sembahyang tadi. Itu tahan seminggu, kalau sebulan mengkarak kita. Dia sama juga macam terlupa niat bulan Ramadan. Puasa kan, kita terlupa niat daripada start pada malam tu hingga ke subuh, lupa niat puasa Ramadan, maka hari esok tu dikira kita tidak berpuasa. Tapi walaupun tidak berpuasa, jangan bahan ikut dan je, air makan nasi, aku lupa niat semalam, bahan je lah nasi, air, tidak. Kita kena jaga juga kehormatan bulan Ramadan itu. Ada lagi? Cuma yang bezanya, kalau terlupa tadi, kita tidak berdosa. Sembahyang dalam keadaan kotor, kita tidak berdosa. Nampak? Itu beza dia, tidak berdosa. Tapi bila ingat, gantilah. Bila ingat, ganti. Ada lagi nak tanya? Baik, sikit lagi. Perkara yang kedua dalam bab wajib mandi tadi, pertama janabah kan, kita dah cerita dah. Okey, selesai dah bab janabah ni. Berjunub, hadas besar. Berjunub. Yang kedua yang menyebabkan wajibnya mandi, haid. Ini untuk perempuan ya, lelaki tak ada. Haid. Untuk perempuan. Bunyi dah isyak ya. Kita sebut sikit lah. Mana yang haid ni mungkin kita sempat kalau sebelum puasa ke? Tak ada. Selepas raya lah jawapannya. Selepas raya. Selepas raya. Selepas raya. Haid. Haid artinya pada bahasa adalah mengalir. Sesuatu yang mengalir. Erti haid pada syarak ialah darah tabi'i, darah yang standard, darah semula jadi yang disebabkan oleh sifat-sifat atau tabiat yang selamat atau yang normal. Bukan kerana ada benda-benda keluar darah tu kerana tercocok benda ke ataupun luka, bukan. Ni keluar normal yang biasa, yang keluar dari pangkal rahim perempuan selepas ia balik. Selepas ia balik. Dengan cara yang betul dan pada waktu yang tertentu. Tiba-tiba anak kita baru umur setahun ada keluar darah dah. Oh, haid dah ada anak kita. Tidak. Dia ada perbahasannya nanti. Dalil yang menjelaskan bahawa haid adalah antara sebab yang mewajibkan mandi
Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita, iaitu tidak menyetubuhinya ketika haid, dan jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Wallahu alam. Cukup setakat ini dulu tuan-tuan, kita berhenti setakat dulu. Kalau ada nak tanya, boleh tanya, sama ada dalam WhatsApp pun boleh. Kita kumpul-kumpul soalan. Bila ada pertemuan kita nanti, kita boleh jawab untuk orang ramai. Kerana kita bertanya, lepas tu kita jawab, orang ramai dapat manfaat, kita juga dikira mendapat pahala. Sebab kita telah membuka jalan ke arah kebaikan. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Cukup setakat ini dulu. Saya ulangi, video ni insyaAllah dengan izin Allah saya akan masukkan dalam YouTube channel saya sendirilah. Channel tu type je Muhammad Rahimi Ibrahim untuk kita ulang apa pelajaran kita. Mudah-mudahan dapat menambahkan lagi besarnya manfaat untuk diri kita, dan kita boleh sebarkan pula pada orang lain. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Cukup setakat ini. Marilah kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah serta suratul Asr.